Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan kajian kes berdasarkan filem Redha. Berikut merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang. Yang pertama, Ros. Yang kedua, saya, Nurul Sairah. Yang ketiga, Azizah. Yang keempat, Aisyah. Dan yang kelima, Aufa. Bagi pengenalan, kami memilih sebuah filem tempatan yang bertajuk filem Redha atas arahan Tunku Mona Reza yang telah ditayangkan pada tahun 2016. Filem ini mengisahkan sebuah keluarga yang tidak mempunyai pengetahuan berkaitan dengan autism. Kisah perjalanan seorang ayah yang menafikan bahawa anaknya memperlihatkan ciri-ciri individu yang mempunyai masalah autism. Filem ini bertemakan kekeluargaan, cinta, penerimaan, perjuangan dalam menghadapi cabaran dalam membesarkan anak mereka. Filem ini juga memberikan kesedaran di samping kita belajar dan mengajar masyarakat berkaitan dengan autism. Seterusnya, saya akan membentangkan pernyataan masalah yang terdapat di dalam filem Redha. Sebelum itu, saya akan memberitahu serba sedikit tentang autism. Autism merupakan perkataan yang berasal daripada bahasa Greek iaitu autos yang bermaksud sendiri. Di dalam konteks filem Redha ini, ianya merujuk kepada seseorang yang hidup di dalam dunianya seorang diri atau dipanggil bersendirian. Manakala masalah yang diperoleh daripada filem Redha arahan Tunku Mona Reza ini adalah kebanyakan ibu bapa yang tidak mengetahui tentang autism, pandangan masyarakat terhadap penyakit autism dan kanak-kanak yang mengalami autism ini tiada peluang untuk belajar seperti kanak-kanak lain, makna kata lain seperti kanak-kanak normal. Seterusnya, kita akan lihat kepada bahagian kajian literature. Seperti yang kita ketahui, autism ataupun autism spectrum disorder adalah satu penyakit genetik ataupun keturunan yang melibatkan keturunan satu penghidap penyakit autisma ataupun daripada ibu bapa mereka sendiri. Penyakit autisma ini telah wujud berdekad-dekad lamanya. Namun, masyarakat dahulu menyangka bahawa individu yang menghidap penyakit autisma ini adalah orang yang tidak cerdik ataupun bodoh ataupun gila, sedangkan mereka adalah insan istimewa yang diberikan kelebihan dan kekurangan tertentu oleh Tuhan Yang Esa. Setelah meningkat zaman dan inovasi dan teknologi juga berkembang ke hadapan, kini doktor dapat menjelaskan dengan lebih terperinci dan spesifik kepada ibu bapa dan juga penjaga, walaupun mereka kata tak ada keturunan saya yang ada penyakit autisma dan sebagainya, tapi dengan wujud mutasi de novo ataupun kita sebut dia sebagai de novo mutation, iaitu pakar perubatan boleh mengenal pasti kod-kod di dalam kromosom ataupun DNA dan boleh tengok di mana bahagian mana yang mengalami mutasi di dalam DNA tersebut. Dan jika kita lihat seperti di green screen saya di sebelah ini, kita dapat lihat bahawa mutasi genetik ini bukan hanya berlaku disebabkan keturunan sahaja, tapi boleh disebabkan oleh sekeliling, keadaan persekitaran, environment yang terdedah kepada toksik dan radiation juga boleh menyumbang kepada mutasi genetik ini. Maka berdasarkan artikel yang kami kaji, terdapat beberapa simptom yang tegar ataupun yang terlihat kepada individu autisma spectrum disorder ini. Yang pertama adalah pelanggaran hubungan sosial, di mana mereka mempunyai ketidakupayaan untuk berkomunikasi dan bersosial sesama manusia, apatah lagi mengikat persahabatan di antara rakan seumuran. Yang kedua adalah gangguan pertuturan ataupun bahasa, di mana mereka akan ada hilang kosakata ataupun tidak dapat mengungkapkan perasaan ataupun ekspresi mereka. Dan yang ketiga adalah repetitive disorder ataupun mengulang-ulang sama ada dari sudut perbuatan ataupun perkataan. Contohnya, nanti kita akan dapat lihat di sepanjang filem Redha ini kami kaji, terdapat banyak sangat persamaan simptom-simptom yang kami kaji daripada artikel dan persamaan dengan filem, di mana mereka di mana kedua-dua bahan ini link to each other yang mengukuhkan lagi, dan kita dapat lihat bagaimana simptom dan juga kelakuan tingkah laku anak-anak autism ini di dalam filem Redha tersebut. Objektif kajian yang dapat dianalisis melalui filem ini adalah yang pertama, memberikan ilmu pengetahuan mengenai autism melalui filem Redha. Seterusnya, mengenal pasti penerimaan masyarakat terhadap masalah autism.
Yang ketiga, mengenal pasti elemen pengurusan tingkah laku autism melalui filem Reda. Dan yang terakhir, mengkaji cabaran dan penyelesaian masalah tingkah laku autism dalam filem Reda. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada pembentang seterusnya. Bagi bahagian analisis video, kami mendapati bahawa Daniel menghadapi autism atau boleh dikenali sebagai gangguan spektrum autism ASD yang sedikit sebanyak mempengaruhi tingkah lakunya. Antara tingkah laku agresi yang ditunjukkan oleh Daniel, yang pertama adalah beliau sering menutup telinga dan menjerit apabila bunyi bising yang terlalu kuat. Contohnya sewaktu nyanyi lagu Happy Birthday secara beramai-ramai, ibu bapanya bertengkar ataupun di tadika yang bising dengan suara kanak-kanak. Yang kedua adalah masalah dengan komunikasi. Ini tunjukkan apabila ibunya memanggilnya dan beliau tidak menyahut kembali sambutan ibunya. Dan dia juga sering mengulang kata-kata yang didengarinya. Yang ketiga, dia juga sensitif dengan bau. Sebelum dia makan sesuatu, dia cenderung untuk menghidu terlebih dahulu. Bagi cadangan penyelesaian pula, saya akan terangkan dua cadangan, iaitu dengan memberikan ilmu pengetahuan mengenai autism dan mengenal pasti penerimaan masyarakat terhadap masalah autism. Cadangan penyelesaian yang ketiga adalah mengenal pasti elemen pengurusan tingkah laku autism melalui filem Reda. Program tingkah laku yang juga dikenali sebagai pengurusan tingkah laku dilaksanakan oleh guru, ibu bapa atau pihak tertentu untuk membentuk cara seseorang individu atau kumpulan bertindak secara dalaman dan luaran mereka supaya mereka bertindak dengan cara yang baik, produktif dan diterima oleh masyarakat. Menurut Dr. Rakbir Kaur dan Joginder Singh 2005, pengurusan tingkah laku merupakan proses memodifikasikan tingkah laku yang bermasalah ke arah matlamat yang telah ditetapkan dengan menggunakan kaedah yang sesuai. Melalui filem ini, kita dapat menganalisis kaedah pengurusan tingkah laku autism seperti yang berjaya dilakukan oleh watak utama melalui filem ini. Pertama sekali, ketika Alina, ibu kepada Daniel, membawa Daniel ke pusat psikiatri bagi mendapat konsultasi tentang kondisi anaknya setelah membuat carian maklumat dengan adiknya Sasha mengenai simptom autism yang dihadapi oleh Daniel. Selepas pertemuan dengan pakar psikiatri, Alina dan Sasha telah mengikut nasihat pakar psikiatri dan mengaplikasikannya dalam merawat masalah autism yang dialami oleh Daniel. Antara rawatan yang telah diberikan oleh keluarga Daniel bagi membantunya untuk melakukan aktiviti hariannya, termasuklah membuat buku scrap tentang ikan lumba-lumba untuk membantunya fokus kepada satu perkara. Hal ini dikatakan demikian karena, seperti kes Daniel, dia sangat suka akan ikan lumba-lumba dan kita boleh melihat dalam filem ini ikan lumba-lumba tersebut sebagai sahabat baiknya. Oleh hal yang demikian, Alina telah membuat buku scrap tersebut, yakni setiap malam dia akan membaca buku scrap tersebut untuk membantu Daniel bertenang dan mendengar lalu tidur dengan lena. Lantaran itu, kaedah seterusnya yang telah diaplikasikan untuk membantu merawat masalah autism Daniel adalah melalui flashcard atau kad imbas. Yakni flashcard atau kad imbas ini dicipta khas bagi Daniel untuk melakukan aktiviti hariannya seperti kanak-kanak normal yang lain. Sebagai contoh, flashcard atau kad imbas memberus gigi, mencuci muka, dan mencuci tangan ditambahkan di cermin bilik mandi Daniel agar dia tahu apa yang harus dilakukan serta urutan untuk membersihkan dirinya. Oleh hal yang demikian, melalui kaedah pengurusan tingkah laku autism yang telah dinyatakan di atas, jelaslah bahwa kaedah pengurusan yang sesuai bagi golongan autism amatlah penting dan harus dipandang serius karena kita haruslah membantu mereka agar mereka juga dapat menjalani kehidupan yang baik. Cadangan penyelesaian yang terakhir adalah mengkaji cabaran dan penyelesaian masalah tingkah laku autism dalam filem Reda. Kebanyakan ibu bapa menghadapi kesukaran yang besar apabila menjaga anak mereka yang mengidap ketidakupayaan, lebih-lebih lagi jika ketidakupayaan itu disebabkan oleh penyakit yang jarang berlaku. Ibu bapa menghadapi kesukaran untuk mendapatkan maklumat berkaitan daripada saudara mara, teman rapat atau ahli keluarga. Hal ini menyebabkan tahap tekanan yang mungkin dialami lebih besar. Jika Anda mempunyai ahli keluarga yang membantu, tahap tekanan mungkin berkurangan dan kerjasama antara penjaga dan kaki tangan perubatan atau pihak hospital seperti pegawai penjagaan kesihatan sosial. Terdapat beberapa cabaran dan penyelesaian masalah tingkah laku autism yang dapat dikaji melalui filem Reda. Antara cabaran dan penyelesaian masalah tingkah laku autism yang dapat dikaji melalui filem Reda
termasuklah ketika Daniel secara tiba-tiba mengalami sawan pada minit ke-1:34:37 yang telah mengganggu kesihatan Daniel, lalu membuatkan Daniel hilang dengan keminatannya serta apa yang telah dipelajarinya selama ini. Misalnya, selepas babak tersebut, kita dapat melihat bahwa Daniel tidak sudah mempunyai keminatan untuk berenang. Namun, Razlan, ayahnya Daniel, dan Azim, coach renang Daniel, telah membawa kembali Daniel yang dahulu melalui latihan renang yang keras sehingga Daniel menjadi salah satu calon pertandingan renang. Melalui cabaran yang dinyatakan di atas, jelaslah bahwa kita haruslah sentiasa peka akan mereka yang mempunyai masalah autism serta masalah ketidakkeupayaan kerana mereka merupakan golongan yang berisiko untuk menghidapi dan mengalami sawan dengan mudah. Cabaran yang seterusnya adalah gangguan emosi. Hal ini dikatakan demikian kerana, seperti yang kita boleh lihat dalam filem ini, bukan saja Daniel yang mengalami gangguan emosi, tetapi juga orang di sekelilingnya. Sebagai contoh, pada permulaan filem ini, Razlan, ayah kepada Daniel, sukar untuk menerima keadaan anaknya yang mengalami masalah autism kerana dia percaya bahawa anaknya merupakan seorang yang normal seperti kanak-kanak yang lain. Namun, selepas saja kematian istrinya Alina, dia mulai sedar akan keadaan sebenar satu-satunya anaknya dan pada mulanya juga dia sukar menerimanya, tetapi hari demi hari dia telah mendapat anjakan paradigma bahawa dia satu-satunya yang Daniel ada untuk menjaga Daniel selain Shasha, makcik Daniel. Melalui cabaran yang dinyatakan di atas, jelaslah bahawa kita juga harus memahami dan memberi sokongan moral kepada keluarga, terutama sekali ibu bapa kepada golongan kurang upaya, kerana mereka juga merupakan insan yang mempunyai perasaan dan harus sentiasa bersabar untuk menjaga anak mereka yang mempunyai masalah ketidakupayaan. Itu saja daripada saya, sekian dan terima kasih. Ini merupakan rujukan yang telah kami guna dalam penghasilan kajian ini dan ini pula merupakan lampiran yang telah kami sediakan.